Permisi. Saya berdiri untuk memohon mencadang supaya pasal 19 pindahan pada pasal 19 ini, dan ini adalah satu pindahan yang amat penting kerana pasal 19 yang memasukkan section 15A yang baru ini akan mengeluarkan ataupun aus judicial review mana-mana apa-apa tindakan oleh board, termasuk, dan ini penting, termasuk tindakan menahan. Sebelum ini, semasa perbahasan pada second reading tadi, saya telah menyebut mengenai subjective approach. Saya tidak akan mengulangi, kecuali untuk menyatakan bahawa percubaan untuk oust judicial review ini adalah satu pendekatan dan undang-undang yang sudah lapuk. Ini adalah subjective approach yang bermakna apa-apa yang menteri ataupun board di dalam kes ini membuat keputusan, apa yang mereka kata tu adalah benar dan kita tidak boleh challenge asas tersebut. Bermakna jika board, menteri atau board menyatakan bahawa buah yang di depan kita semua dapat nampak tu orange, tetapi kalau board kata itu apple, kita tidak boleh challenge dia. Kerana apa? Kerana kita tidak boleh challenge the subjective satisfaction dengan izin. Subjective satisfaction board. Jika 15A ini ataupun pasal 19 ini diluluskan oleh Dewan pada malam ini. Dan kita tahu bahawa mahkamah sendiri, walaupun mahkamah kita, badan kehakiman kita bukannya adalah dianggap sebagai konservatif, tetapi badan kehakiman kita pun dalam tahun 1980-an telah mula bergerak ke arah tidak lagi menggunakan ouster clause. Tetapi apabila ini berlaku, terus kerajaan Barisan Nasional pada masa itu di bawah Dr. Mahathir terus membawa pindaan untuk mengekalkan apa yang dikatakan sebagai subjective approach, iaitu hanya atas isu prosedur, keputusan menteri atau di dalam kes ini board boleh dipersoalkan. Ini masalah dia. Tapi perkara ini saya telah sentuh semasa perbahasan sebelum ini, saya tidak akan ulang. Apa yang saya nak tekankan di sini adalah ini. Boleh, Padang Serai. Terima kasih Tan Sri Speaker. Hanya satu soalan yang pendek untuk pandangan Padang Serai dan kemungkinan juga untuk dijawab oleh Yang Berhormat Menteri. Seperti mana saya sebut tadi Tan Sri Speaker, kalau kita lihat kepada cara dalam mana Section 15A ini digubal, ianya menyebut secara spesifik khusus perkataan-perkataan act, any act done or finding or decision made by the board in the exercise of its discretionary power. Jadi maka kita lihat di situ menjurus kepada keputusan yang dibuat, pencarian in the exercise of discretionary power, tapi tidak disebut perkataan direction. Kalau Padang Serai lihat kepada 19A, capital A, subsection 1, berkaitan dengan detention orders itu, apa yang kita lihat adalah the board may direct any registered person to be detained. Jadi perkataan digunakan dalam 19A1 adalah the direction to order detention order, dan subsection 2 di situ gunakan perkataan the direction of the board is subject or shall be subject to review. Jadi ada perbezaan di antara perkataan di dalam 15A di mana perkataan direction tak wujud. Apa yang dinyatakan di situ act done or finding or decision in exercise of discretionary power, tapi di dalam subsection kemudiannya direction of the board. So tampaknya terdapat satu masalah di sini di mana direction in issuing detention order itu, walaupun ianya juga melibatkan penggunaan subjective or discretionary power, tapi ianya tidak terikat dengan the restriction to judicial review. Adakah Padang Serai boleh memberi pendapat? Terima kasih. Ya, saya rasa ini masalah dengan rang undang-undang ini. Terdapat banyak isu drafting seperti yang kita juga rujuk sebelum ini, dan konflik yang disebut oleh Pucung ni sebenarnya serius. Dan sekali lagi saya nak menyatakan, saya tak pernah lihat drafting seperti ini sebelum ini.
Dan apakah Jabatan Peguam Negara terlibat di dalam drafting seperti ini? Jikalau ya, maknanya mungkin standard dia. Tapi tak apa. Kembali kepada isunya, yang saya sebut tadi adalah bahawa apakah yang sedang dibuat di sini oleh di dalam rang undang-undang ini. Di dalam rang undang-undang ini sekali lagi apa yang telah dilakukan adalah dengan izin assault upon the powers of the judiciary. Itu yang berlaku, dan ini adalah sesuatu perkara yang telah lama berlaku di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Kalau kita rujuk kepada kuasa Badan Kehakiman, yang paling penting kita perlu ingati Tuan Pengerusi adalah di bawah pasal 41 Supreme Law of Federation dengan izin. This constitution is the supreme law of the federation, and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this constitution shall to the extent of the inconsistency be void. Dan siapakah yang membuat keputusan mana-mana akta yang diluluskan oleh Parlimen adalah sah atau tidak? Badan Kehakiman. Bermakna, dan ini adalah sesuatu yang sering dibukakan oleh pihak kerajaan, adalah bahawa di negara kita yang merupakan supreme law bukan Parlimen dan bukan kerajaan. Yang merupakan supreme law di negara kita adalah Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan. Bermakna hak untuk mempertikaikan apa-apa tindakan oleh pihak kerajaan terhadap seorang individu ada, dan apabila timbul pertikaian di antara seorang individu dan pihak kerajaan, yang memutuskan pertikaian itu adalah Badan Kehakiman, bukan mana-mana pihak lain. Apakah yang dilakukan oleh Section 15A baru ini? Pertikaian ini tidak lagi diputuskan oleh Badan Kehakiman. Pertikaian ini diputuskan oleh board. Selepas board membuat keputusan, Badan Kehakiman terpaksa tutup mulutnya. Ini adalah percubaan untuk menutup mulut Badan Kehakiman, untuk mendiamkan Badan Kehakiman. Dan ini adalah trend legislation di bawah pemerintahan Barisan Nasional selalunya adalah untuk menghakis kuasa kehakiman. Yang berhormat, yang berhormat, Tan Sri Speaker, saya menekankan pasal 19 yang masukkan section baru 15A tidak membenarkan semakan kehakiman bagi apa-apa tindakan kecuali prosedur. Tetapi pasal 19A pula membenarkan Mahkamah Tinggi untuk menolak keputusan lembaga untuk mengarahkan tahanan dan melanjutkan tempoh tahanan seseorang yang didaftar. Kita dah biasa dengan selective prosecution. Yang ini macam ada selective function of the judiciary. Ada satu bahagian kehakiman diberikan kuasa, satu lagi tak ada, yang memihak kepada siapa yang membawa undang-undang ini. Dia gunakan kuasa Mahkamah, memberi kuasa kepada Mahkamah Tinggi, tetapi apabila secara majmuk tiada pula kuasa yang diberikan kepada Tuan Hakim di Mahkamah. Saya jelaskan. Terima kasih yang lain. Ya, terima kasih. Satu sikit. Konstitusi dan juga perasaan saya nak minta perasaan manfaatkan untuk menjelaskan hujah yang mengatakan bahawa sebenarnya ada judicial review dalam undang ini. Mereka berpendapat bahawa judicial review ini adalah dari segi bab prosedur. Saya nak minta pengalaman Padang Serai kalau boleh menjelaskan, memberikan pencerahan kepada ahli Parlimen. Apakah masalah praktikalnya apabila judicial review itu hanya kepada bab prosedur? Satu. Yang kedua, siapakah yang tentukan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur ini di dalam akta rancangan undang-undang yang baru ini? Terima kasih.
Terima kasih Kapar dan Bukit Katil. Kepada soalan oleh Kapar, itu menjadi masalah di dalam rang undang-undang ini. Mereka berpura-pura memberi hak judicial review. Kalau kita lihat 19A bracket 2 dengan izin, the direction of the board under subsection 1 shall be subject to review by the High Court. Tetapi bila kita baca 15A, there shall be no judicial review in any court except with regard to any procedural requirement. Dan yang disebut oleh Bukit Katil, apabila hanya isu prosedur yang dibenarkan untuk disoal, apa berlaku adalah seperti saya kata tadi, maknanya asas penangkapan tidak boleh disoal. Hanya perkara teknikal, perkara prosedur. So umpamanya adakah perintah tahanan diserahkan dengan sempurna ke atas orang yang ditahan. Isu-isu prosedur seperti itu sahaja yang boleh dipertikaikan. Sama di bawah ISA dan EO dulu, kita tidak boleh menyoal apakah asas. Tetapi di seluruh dunia, di jurisdiction Commonwealth lain, keadaan ini tidak lagi ada. Di UK kita boleh, testnya adalah objective test. Kes undang-undang seperti ini timbul daripada kes Karam Singh yang mengikuti kes Liversidge and Anderson tahun 1942 masa Perang Dunia Kedua. Jadi kita masih ikut undang-undang orang putih masa dia di bawah masalah Perang Dunia Kedua. Apa logiknya, Tuan Pengerusi? Dan kembali kepada isu perlembagaan tadi, kuasa judicial review ni adalah kuasa sedia ada mahkamah, dan ia adalah sebahagian daripada pembahagian kuasa di negara kita, negara demokrasi, antara judiciary ataupun badan kehakiman, badan perundangan legislatif dan badan eksekutif. Apabila, dan ketiga-tiga ni sepatutnya seimbang. Tetapi apabila kita mengambil kuasa daripada badan kehakiman, keimbangan itu hilang. Ia menjadi berat sebelah, dan itu membahayakan kebebasan dan semua rakyat negara ni. Dan saya sebut tadi bahawa terlalu banyak percubaan, dan ini adalah sebab itu kita perlu lihat Section 15A ini dalam perspektif percubaan untuk mengurangkan kuasa kehakiman. Kerana kita tahu sebelum ini pun di dalam tahun 1988 setelah kes Datuk Yap Ping, terus kerajaan membawa pindaan Constitution Amendment Act, saya tak ingat tahunnya, tetapi pindaan kepada perlembagaan itu sekaligus mengambil kuasa kehakiman daripada badan kehakiman dan memberikannya kepada badan eksekutif. Sebenarnya pada tarikh itu separation of powers dengan izin di dalam negara kita telah berakhir kerana kuasa kehakiman telah diambil. Dan saya nak baca di sini petikan daripada apa yang Sultan Perak, Sultan Azlan Shah semasa Lord President menyatakan mengenai pindaan yang mengambil kuasa daripada badan kehakiman. Kata Sultan Azlan Shah, the precise reason for this amendment remains unclear, but the consequences may be severe. With this amendment, it would appear that the judicial power is no longer vested in the courts, and more importantly, the High Courts have been stripped of this inherent jurisdiction. Their powers are now only to be derived from any federal power that may be passed by Parliament. Sultan Azlan Shah, Sultan Perak yang mengeluarkan bekas Lord President, jadi yang mengetahui mengenai perkara ini. Dan ini bermakna, dan memang benar, kerana Mahkamah Persekutuan selepas itu, saya percaya Justice Abdul Hamid yang menyatakan bahawa di dalam kes Koh Wak Kuan, kemudian yang menyatakan bahawa if we want to know the jurisdiction and powers of the two high courts, of the superior courts, we will have to look at federal law. Maknanya Tuan Pengerusi, pindaan ini adalah konsisten dan tindakan-tindakan kerajaan barisan nasional yang lain
yang melemahkan badan kehakiman. Kemudian apabila kita persoalkan ini, mereka kata kita perlekehkan badan kehakiman. Tidak. Kita mahu badan kehakiman kita menjadi first class. Seperti pada satu masa dahulu, badan kehakiman kita dihormati. Jadi kembali kepada pindaan ini, dan akhirnya ini yang penting, dan ini masalah dengan Seksyen 15 ini. Mahkamah adalah dengan izin the ultimate arbiter of any dispute between the citizen and the state, dengan izin. Maknanya hanya mahkamah yang boleh diberikan kuasa tu, bukan board, bukan menteri, bukan mana-mana badan yang lain. Dan ini adalah basic tuan pengerusi. Dan kalau kita lihat di sini, apabila judicial review ini diketepikan, bermakna apa? Apa kesan praktikal dia? Kesan praktikal dia adalah seperti ini. Apa yang kita buat apabila kita meminta mahkamah jalankan judicial review? Kita ke mahkamah, kita kata keputusan ini, yang Arif, keputusan ini adalah irrational, tidak munasabah, ataupun tidak mengikuti prosedur, dan ataupun tidak sah. Kalau judicial review tidak diketepikan, bermakna kita boleh berhujah mengenai bahawa keputusan itu tidak munasabah ataupun dengan izin irrationality. Sekarang jika 15A ini dibenarkan, kita tidak lagi boleh berhujah mengenai irrationality ataupun ketidakmunasabahan keputusan, mana-mana keputusan yang dibuat, ya? Yang kita boleh argue ataupun berhujah hanya mengenai prosedur. Masa melawan sedikit Setuju. Saya nak minta penjelasan dengan 15A dan 19A adalah perkara yang berbeza. Kerana 15A adalah di bawah bahagian 4, ya. Jadi bahagian 4 ni hanya menyebut berkenaan dengan supervision. Tapi bawah 19A adalah di part lain. Dia part 4A di bawah detention order. Bermakna yang dibolehkan adalah di bawah detention order subject to review by the High Court. Tetapi di bawah 15A hanya tertakluk kepada supervision saja. Boleh beri sedikit untuk penjelasan? Ya, boleh. Yang berhormat setuju. Kalau 15A diperhatikan, dan sebelum itu mari kita lihat dulu kepada explanatory note 12. Explanatory note 12 yang menyatakan, saya baca dengan izin, Clause 19 seeks to introduce a new Section 15A into Act 297 to oust judicial review of any act or decision of the Prevention of Crime Board regarding any question except on compliance with any procedural requirement in Act 297. Sekarang kalau kita berbalik kepada 15A dan kita baca dengan teliti, juga menyatakan there shall be no judicial review in any court of, and no court shall have or exercise any jurisdiction in respect of any act done or finding or decision made by the board in the exercise of its discretionary power. Bermakna apa? Perkataan kunci any act done, any act, finding, decision. Mana-mana, apa-apa keputusan, finding atau decision ditangkap di bawah 15A. Jadi oleh itu 19A2 itu tidak membantu kita. Kalau benar judicial review dibenarkan, maka drafting sekali lagi adalah salah. Jika yang berhormat Menteri Dalam Negeri akan berdiri selepas ini dan confirm kepada kita semua bahawa judicial review yang penuh dibenarkan kepada mereka yang ditahan tanpa bicara, kita akan berterima kasih. Tetapi saya rasa perkara itu tidak akan berlaku. Jadi kembali kepada isu ni yang tadi saya sebut, Tuan Pengerusi, adalah saya menyatakan bahawa kita tidak dapat lagi menyoal irrationality atau keputusan yang tidak munasabah.
Dan di mana-mana negara demokrasi, di mana sistem perundangan yang berlandaskan common law, yang berlandaskan ketulusan dan rule of law, kita tidak boleh ada satu situasi di mana tindakan mana-mana organ atau kementerian ataupun board atau apa-apa oleh pihak kerajaan, kita tidak boleh ada satu keadaan di mana keputusan seperti itu tidak boleh disoal atas kemunasabahannya. Tidak boleh. Ya, kerana jika kita benarkan satu situasi di mana irrationality dengan izin tidak boleh disoal, irrationality keputusan tidak boleh disoal, bermakna kita memberi lesen, kita akan memberi lesen kepada board untuk melakukan apa-apa keputusan yang tidak munasabah, kerana mereka mempunyai kuasa. Dan sebab itu kita tidak boleh memberikan kuasa seperti itu, tetapi perlu membenarkan mahkamah mempunyai kuasa judicial review yang penuh atas setiap tahanan ataupun setiap keputusan yang dibuat oleh board tersebut. Jadi sekali lagi saya meminta kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk menimbang semula peruntukan ini, kerana membenarkan peruntukan seperti ini di dalam isu yang melibatkan fundamental freedom ataupun hak asasi rakyat di bawah pasal 5 hingga 13 adalah sesuatu step yang amat serius. Dan saya percaya Perdana Menteri pun tidak mahu image negara dijejas apabila kita lihat bahawa kuasa mahkamah untuk menilai mana-mana tahanan juga dirampas, because itu akan menjadi news. No judicial review in Malaysia, detention without trial, courts have no say. Itu adalah news international yang kita akan dapat selepas jika pindaan ini diluluskan. Jadi dengan itu saya memohon untuk mencadang. Saya ingat sebelum ini saya tidak ada persaingan apabila berhujat. Sekarang saya ada persaingan. Dalam hormat, masalahnya ialah bahwa pindaan sebagai yang tertera di dalam kertas pindah dengan berhormat Padang Serai yang telah dibentangkan sekarang ini terbuka untuk dibahas. Tuan Pengerusi, saya terima kasih Tuan Pengerusi. Saya bangun untuk menyokong. Saya mohon untuk menyokong cadangan pindaan yang dibuat oleh Bagan Serai. Tuan Pengerusi minta jinakkan sikit tu. Tuan Pengerusi, sebelum saya dengan Bagan Serai dengan khususnya para peguam yang datang ke parlimen ini, seringkali bila kami membela kes-kes di mahkamah dan mempetikai atau men-challenge mana-mana undang-undang, mahkamah sering mengatakan kalau sekiranya kamu tidak puas hati dengan undang-undang yang dibuat ini, pergilah ke parlimen, you must fight in the parliament, cuba undang-undang. Tapi nampaknya setelah kami hampir 20 tahun berlawan di mahkamah, membela kes-kes yang orang dizalimi dalam kes ISA dan sebagainya, dan bila kami balik di sini, kami dapati is even worse daripada mahkamah. Inilah masalah negara kita. Yang kedua, saya ingin mengatakan apabila kita memperkenalkan Auster Clause, saya merasa hairan kalau sekiranya betul undang-undang ini dibuat atas nasihat peguam negara. Saya yakin peguam negara, mereka sudah pasti akan membaca banyak keputusan yang dibuat oleh mahkamah di dalam negara kita berhubung dengan peruntukan Auster Clause ini. Sebenarnya peruntukan Auster Clause seperti mana dikatakan oleh Bagan Serai, dia bukan hanya Padang Serai, bukan hanya wujud dalam akta yang dipindah ini, tapi banyak lagi. Saya bagi contoh dalam akta berkaitan dengan Printing and Publication Act dengan izin, kita ada juga dalam akta koperasi, kita ada juga dalam akta-akta yang lain. Kalau kita masih ingat dalam Section 9A akta pilihan raya juga menutup pintu mahkamah apabila satu daftar pemilih telah digezetkan tidak boleh dicabar. Ini semua adalah peruntukan yang menutup pintu mahkamah. Jadi rakan saya daripada Padang Serai
betul. Inilah trend yang berlaku dalam negara kita. Sepatutnya saya nak beritahu juga banyak kes-kes mahkamah, khususnya mahkamah-mahkamah yang di peringkat tertinggi, mengatakan walaupun kamu ada obstacle clause ini, kamu tidak boleh tutup pintu mahkamah. Persoalannya, kenapakah dalam keadaan begitu masih lagi kita mengadakan clause-clause seperti ini? Sebab ini menunjukkan bahawa kita tidak peka kepada keputusan yang dibuat oleh mahkamah kita. Tadi daripada Tanjung Karang mengatakan ini bukan mahkamah, ini parlimen. Kita kena faham separation of powers. Kalau itulah hujahnya, kenapakah kita takut nak membawa orang yang ditahan ini ke mahkamah? Sebab mahkamah adalah, saya telah berhujah dalam peringkat dasar bahawa separation of powers ini sepatutnya kita tekalkan. Minta penjelasan. Terima kasih Tuan Pengerusi dan kepada Sepang. Saya minta penjelasan atas dua perkara. Satu yang telah dibangkit tadi oleh Tanjung Karang, bila dia kata kita semua adalah confused, ya, dan dia sangat jelas tentang undangan yang dibuat ni. Tapi bila dia sebut lembaga, ini sebab kita sekarang bincang judicial review atas lembaga. Dia ada gambaran bahawa lembaga ini boleh soal, boleh panggil saksi dan macam-macam. Bukankah prosedur, ya, prosedur dalam pindahan ini yang dibaca bersama dengan Akta Ibu, sebenarnya siasatan yang sebenarnya ialah dibuat oleh inquiry officer. Dia yang panggil saksi, dia yang dengar semua keterangan, dia yang buat laporan, ya, dan laporan itu akan dihantar kepada lembaga. Section 11 telah jelas, 10-11. Lepas laporan sampai, apa lembaga buat, dia hanya baca laporan tu, itu saja. Dia baca, dia buat keputusan. Keputusan ada dua, Tan Sri Pengerusi, ialah satu supervision order dan dengan syarat-syarat yang ada juga kuasa yang kita bantah untuk tahan 2 tahun. Itu prosedur dia. So Tanjung Karang kena faham ini, ya. Okey. So jadi bila kita sebut sekarang judicial review, kita sekat judicial review sekarang hanya atas procedural requirement. Saya nak tanya pada Sepang, apa prosedur lagi? Tak ada apa-apa. You terima satu buku, you baca. Itu saja prosedur. Jadi bermaksud, kita tahu sebagai peguam, judicial review adalah satu remedy yang sangat terhad. Bukan macam rayuan ataupun bicara penuh. Itu lain, ya. Judicial review is very limited dengan izin. That's very dan dengan syarat macam ini adalah saya nampak judicial review pun sudah jadi macam tak ada makna lagi lah, ya. Jadi itulah saya minta pandangan daripada Sepang. Sebenarnya terima kasih Pengerusi dan terima kasih kepada Sir Subang yang telah memberikan satu pandangan yang saya percaya, saya harap pihak Tanjung Karang dapat memahamilah dengan tepat apa yang dibincang tadi. Saya ingin menyambung tadi sebenarnya seperti mana saya katakan tadi dalam jalan. Tak apa, saya minta maaf, saya memang suka nak bagi peluang, tapi saya terpaksa take for tat lah. Tadi bila saya bangun ni tak bagi peluang, minta maaf, duduk dululah. Balik dulu, besok datang lagi. Tak. Kalau dia tunjukkan tu saya akan bagi. Saya tak nak buang masa. Saya ingin kembali kepada, saya ingin menyatakan bahawa seksyen yang dipinda ini 15A, dia adalah hampir sama dengan apa yang dibuat ke atas ISA, ya, undang-undang ISA yang telah dimansuhkan. Kita tahu pada tahun 89, setelah saya kata dalam kes Bukit Gelugur, apabila pihak kerajaan dimalukan, penahanan ke atas Bukit Gelugur telah didapati mempunyai unsur malafide, ya, dan juga saya quote apa page switching. President Ross mengatakan the detention was not exercised with care and caution and proper sense of responsibility for the purpose of ascertaining if the order was properly made. So ini keputusan ni. Hasil daripada keputusan ini, pihak kerajaan telah memasukkan Seksyen 8B dalam Akta ISA, di mana ayat dia berbunyi begini. There shall be no judicial review in any court of, and no court shall have
or exercise any jurisdiction in respect of any act done or decision made by the Yang di-Pertuan Agong or the Minister in the exercise of their discretionary power in accordance with this act, save in regard to any question on compliance with any constitutional requirement in this act governing such act or decision. Okay. Ada sedikit perbezaan. Kalau kita lihat dalam peruntukan ini, dalam peruntukan di bawah 8B ISA, kenapa diletakkan decision made by Yang di-Pertuan Agong or the Minister? Tapi dalam ini tidak ada. Kenapa? Sebab walaupun kita tidak bersetuju dengan ISA, kita menentang habis-habis ISA, tapi paling kurang semasa dia diperkenalkan, paling kurang ISA juga dibawa di bawah artikel 149 perlembagaan, tetapi dia mengikut peruntukan dalam 151. Sebab 151 mengkenaki, saya kata tadi, representation mestilah dibenarkan, dibuat oleh orang yang kena tahan, dan kemudiannya mesti diberi kepada apa dia dipanggil badan rayuan, dan yang boleh mengesyorkan kepada Tuan Agong. Sebab tu diletakkan perkataan yang Tuan Agong, bermakna semasa ahli parlimen dulu menggubal, yang saya percaya mendapat perkenan Peguam Negara ketika itu, mereka perhatikan dua artikel ni, 149 dan 151. Tapi sekarang ini, walaupun Menteri mengatakan sebenarnya kami telah berunding, kami telah mendapat kerjasama daripada Peguam Negara, saya yakin ini jawapan lip service saja dengan izin. Saya yakin Peguam Negara, kalau sekiranya pun dia dikonsult dengan izin, was not wholeheartedly support this amendment. Kenapa? Kerana tidak mungkin seorang Peguam Negara, syarat jadi Peguam Negara mestilah dia ni seorang yang layak jadi hakim Mahkamah Persekutuan. Bagaimanakah seorang Peguam Negara ketika menggubal rang undang-undang ini tidak perhatikan perkara 151 yang menjadi asas? Sebab kalau kita perhatikan dalam 149 tidak ada prosedur macam mana apa yang perlu dimasukkan dalam undang-undang ini. Malahan tadi semasa kita bincangkan sesi 3, saya merasa amat terperanjat apabila Menteri mengatakan bahawa sebenarnya walaupun preamble mengatakan bahawa kononnya ada ancaman daripada luar, tapi jawapan Menteri mengatakan tidak ada, setakat ini tidak ada. Kalau tidak ada, bermakna the very basis dengan izin of the existence of this law is absent. Bagaimanakah kalau kamu membuat satu undang-undang dalam keadaan basis, premis di mana undang-undang dibuat tidak ada? Ini satu penyalahgunaan kuasa yang paling jelas. Ni Sepang. Jadi saya kembali boleh teruskan. Saya ada kemuskilan sini. Saya cuma minta bantuan kepada peguam-peguam yang ada dalam bidang ini soal perkara pengaturan suara 23(1)H yang antara lain menyatakan bahawa pertanyaan atau persoalan itu tidak boleh dikeluarkan dengan tuduhan tak mendapat buah fikiran atau tidak mendapat penyelesaian berkenaan dengan perkara undang-undang yang menjadi masalah, atau kerana anda mendapat jawab dalam perkara yang dimisal-misalkan sahaja. Jadi walaupun peruntukan 23(1) peraturan surat ini ada nanti peguam mengatakan bahawa ini khusus untuk soalan-soalan berjawaban lisan, tetapi saya juga berhak di bawah peraturan surat ini untuk menginterpretasi peraturan surat. Bagi saya, tuduhan 23(1)H ini melakukan perkara seperti begini, yaitu satu perkara undang-undang yang sekarang ini kita cuma cari penyelesaian. Perkara yang disebut oleh Sepang dan peguam-peguam ada di parlemen terutama sekali pada masalah ini, saya menganggapnya sebagai hypothetical case menurut pendapat mereka masing-masing. Jadi soal yang belum jadi masalah undang-undang, kalau kita perpanjang lebarkan lagi, itu yang coba dikatakan oleh peraturan surat 23(1)H ini,
Jadi dalam hujan ini, walaupun kita semua passionate dengan soal ini, ambil kira juga dari peraturan mesyuarat ini, perkara yang misalkan hypothetical, solution from the minister to answer. This is not a court of law, but in the end of the day, I decide is wrong. It's you, members of parliament, that decides. Sure. Tuan Speaker, saya rasa dalam perbahasan ini dia adalah benda yang interrelated. Kita tidak boleh menafsirkan. Saya setuju itu yang bermakna. Maksud saya di sini ialah hujung daripada tadi pagi sampai sekarang ini adalah itu dia serupa. Representation artikel 149, artikel 151. Cuma dalam tuatan kuasa ini argumen secara terperinci. Jadi apabila argumen itu secara terperinci, saya menganggap bahwa ialah hypothetical andaian-andaian daripada aliran yang berkenaan, dan sudah tentu menteri ada jawaban, dan saya rasa jawaban itu tidak juga akan memenuhi semua aspirasi dan hasrat aliran bermat. Jadi bagi tugas saya ialah cuma memimpin mesyuarat, jangan terlampau membagikan masa kepada isu-isu yang telah dipahami. Itu ya. Tan Sri sebelum Sepang sambung, saya rasa Tan Sri sudah mula tadi pandangan dengan pemerhatian bahawa peraturan mesyuarat 23 ini terpakai pada soalan lisan. Saya rasa itulah keadaan yang untuk 23. Isu tentang, sebab sekarang kita bukan berbincang soalan lagi, kita bincang rang undang-undang yang dibentang oleh kerajaan, pindahan kepada rang undang-undang yang sedia ada. So dalam undang-undang, dalam satu rang undang-undang, sama ada untuk sokong atau bantah ke ataupun bagi pandangan tentang pindahan yang patut dibuat atau pembetulan, memang kita kena bincang dengan contoh-contoh atau keadaan yang belum berlaku, sebab ini rang undang-undang. So apa-apa kes yang kita akan sebut mesti secara itu Subang saya bersetuju. So ini saya bersetuju itu sebab tadi kenapa bukan di masa itu begitu. Tetapi on the spirit of that peraturan mesyuarat, di mana persoalan sama ada ianya persoalan tujuan untuk sisi soal jawaban kepada soalan jawaban lisan ataupun persoalan yang sedang dibangkitkan ini, bagi saya the spirit is the same, yaitu menimbulkan persoalan-persoalan yang memerlukan penyelesaian. Jadi penyelesaian yang kita coba untuk capai di sini ialah pada akhirnya setelah hujah saya timbang semua pun telah dilemparkan, akan memungut suara, sama ada suara lebih ataupun belah bahagian. Itu yang saya mau adalah berhormat untuk juga ambil perhatian kepada ini. Baik, teruskan. Sepang sikit. Sepang. Ya. Jelas ini. Okey. Mengambil semangat daripada apa yang saya posisi cadangkan, bukan ada itu kuasa. Saya nak minta pandangan Sepang. Apakah kita bersetuju untuk meminta Yang Berhormat Menteri mempertimbangkan bagi khusus Seksyen 15A ini agar ada ruang diberikan untuk semakan kehakiman diberikan kepada mereka yang ditahan di bawah Akta Pencegahan Jenayah ini. Adakah itu yang ingin kita sampaikan kepada Menteri, ataupun kita ingin batalkan keseluruhan Seksyen 15A? Saya tengok dari segi kompromi ini pada takkan sampai kita tak boleh bagi pandangan langsung, dan tak kalah setiap pandangan kita ditolak. Setiap pandangan itu mesti ada asas. Asasnya dalam hal ini ialah semak dan imbang. Apa semak dan imbang dalam undang? Saya ingat hampir tiada bila hanya prosedur saja digunakan untuk sebagai kehakiman. Silakan. Terima kasih terima kasih pengusi. Kenapa yang apabila saya ke Bangan Serai ke Puchong berbahas, kita terpaksa memberikan contoh kes-kes lain dan sebagainya, sebab kita mahu, pertamanya saya kata daripada awal lagi, rang undang-undang ni rang undang-undang yang begitu penting. Saya rasa kita janganlah terlampau nak mengejar masa. Sebab kita mahu supaya sebab kami Pakatan Rakyat ni, kami mewakili 51% rakyat yang sokong kami. Itu yang pertama.
Marah lah, ini fakta. Fakta tak boleh terima ke? Dah, okey dah. Okey. Dah lapar gila aja Tak ada lonceng tu. Okey, yang keduanya, Tuan Speaker, kami yang ini di peringkat ini, oleh kerana kami bukan kerajaan, kami tak boleh nak memastikan undang-undang ini akan dibuat atau tidak. Tapi kami akan berusaha supaya untuk meyakinkan kerajaan kenapakah hujah-hujah yang kami berikan ini patut diambil kira. Kami bukan hujah macam orang lain yang kami mengubah berdasarkan fakta, berdasarkan yang setiap yang kami sampaikan ada faktanya. Kalau tak betul, sila betulkan. Sebab itu kita jadi saya merasakan, saya bagi contoh ISA tadi. Saya bagi contoh. Sebab saya nak katakan kenapakah dalam mereka memperkenalkan Seksyen 8B ISA itu, kenapa ada ayat Tuan Agong? Mesti ada sebabnya. Sebab tu saya bagi contoh pengurusi supaya mereka dapat melihat benda ini. Menteri dapat melihat, Perdana Menteri dapat melihat. Sebab kalau kiranya kami ni diamlah. Cakap dah lah, tak nak cakap, betul bising pula. Bising, kacau. Tak buat ke? Tolong minta jangan ganggu lah. Kalau nak bising, buat lain lah. Pengurusi, saya mohon lah supaya jangan ganggu. Tuan pengurusi, kami merasakan sekiranya judicial review ini perkara yang paling minima yang patutnya kerajaan saya minta boleh pertimbangkan. Sebab seperti mana kami katakan tadi, sekiranya keputusan mana-mana pihak dalam kes ini, dalam undang-undang ini tidak boleh direview langsung. Dalam parlimen ini kita boleh terima. Kerana apa keputusan speaker tidak boleh direview? Sebab separation of powers. Tapi dalam kes yang ini, kita bukan orang ditahan ni, bukan dia tidak ada kata dipanggil, tidak ada avenue lain. The only avenue dengan izin untuk mereka menyatakan kenapakah keputusan mereka ini, susah satu benda ni, satu badan ni tidak betul ataupun tidak mengambil kira certain faktor. Hanya mahkamah hanya boleh. Saya merasa heran, kenapakah kita harus takut? Kita harus bimbang, kita harus gusar, kita harus merasa gentar untuk mahkamah memfailkan. Kadang-kadang dalam judicial review sendiri saya rasa seperti mana yang mungkin pengurusi sedar, ada prosedur-prosedur yang kita perlu patuhi. Contohnya, kita mesti buat dalam masa 40 hari. Kalau kita buat permohonan tu sampai 40 hari, permohonan kita akan ditolak. Bermakna ada satu safeguard. Maknanya kes-kes judicial review ni, dia punya idea adalah untuk speedy disposal dengan izin. Sebab tu dalam kes judicial review ni tak boleh file lambat-lambat. Sebab dia ada sebab tu kerana apa diberikan time frame yang pendek. Sebab sebarang keputusan mestilah diputuskan segera. Sekarang dah 3 bulan, dulu asal 40 hari. Jadi sekarang ini kita merasa hairan. Kalau judicial review pun tak boleh, mandamus tak boleh, secara raya tak boleh. Jadi kalau benda ini semua tidak boleh, bermakna seperti mana dia katakan tadi, kita menganggap apa saja keputusan pun tak akan betul. Ini yang kita tak boleh terima. Sebab itulah saya meminta supaya paling kurang sebab ini melibatkan preventive detention, saya minta supaya paling kurang, ni bare minimum lah orang kata, bare minimum. Kalau yang ini pun pihak kerajaan tak boleh terima pandangan kami, buka judicial review je. Okey, nampaknya kami tak nampaklah kerajaan akan dengan izin back off untuk ditahan dan berbicara ataupun sebagainya. Tapi paling kurang, ni permintaan kami, rayuan kami, paling kurang bukalah ruang untuk mahkamah ni dibenarkan review. Itu yang kami minta. Kalau itu pun tak berani, bermakna ada sesuatu yang ingin kita tutup, ada sesuatu yang kita ingin lindung. Jangan marah kalau orang mengatakan undang-undang ini dibuat kerana di sinilah
Tidak pergi mahkamah sebab di sinilah lubuk rasuah. Di sinilah lubuk untuk kita ni. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Itu menteri ke tu? Menteri ke? Alian Berman. Tender menteri ke? Alian Berman sepang. Alian Berman sepang. Itu dulu Alian Berman. Alian Berman yang lain, tolong senyap sekejap. Saya ulang balik. Pada suatu saat kita tegakkan apa yang kita kata undang-undang. Pada sesuatu saat juga kita melanggar peraturan syarat. Ini tidak eloklah apabila kita panggil bahawa ini adalah lubuk rasuah. Jadi kalau yang berhormat cakap begitu, ini termasuk diri yang berhormat dan termasuk orang lain, tidak elok. Itu bukan parliamentary rules. Boleh berhujah dengan apa cara pun, jangan begitu yang ini. Tuan pengusi, saya Alian Berman yang lain, tolong senyap Alian Berman. Sila. Tuan pengusi, saya tadi qualified. Saya kata jangan marah. Kalau ada orang menganggap ini lubuk rasuah, saya cakap jangan marah. Saya tak setuju. Sebab itulah saya nak menjaga nama Perdana Menteri. Saya nak jaga nama baik Perdana Menteri. Nak jaga. Saya tahu MCA tak jaga nama baik. Menteri tak jaga nama baik. Saya nak jaga. Saya nak jaga nama baik Perdana Menteri saya. Walaupun dia boleh pada parti lain. Walaupun dia Sila menteri. Ada menteri bersedia untuk menjawab. Saya bukan duduk di Mongolia. Saya duduk di Malaysia. Kalau saya duduk di Malaysia, Perdana Menteri saya adalah daripada pekan. Salah ke saya nak bela Perdana Menteri saya? Salah ke? Kamu dia korang semua tak sayang ke? Saya peraturan. Saya Perdana Menteri saya. Peraturan. Sudah speaker peraturan. Speaker peraturan. Sila. Masalah ke? Sila. Asri, tak apa yang bermaksud. Asri mengurusi. Sila. Apa yang jawab? Respon. Pasal 19 tidak perlu dibatalkan kerana orang tahanan mempunyai hak untuk membuat permohonan habeas corpus terhadap perintah tahanan yang dibuat oleh lembaga atau membuat semakan terhadap perintah pengawasan. Dalam kali ini saya ingin membangkitkan apa yang terkandung di dalam apa yang disebutkan oleh Spang dalam kali ini. Saya fikir apa yang disebutkan oleh beliau tidak langsung relevan dengan tindakan yang dihadap. Kasih speaker, boleh saya minta satu pengesahan Menteri, ini perkara yang cukup penting. Menteri, tadi disebutkan bahawa peruntukan Seksyen 19 tidak melibatkan detention orders. Ini dibawa oleh Setiu tadi, di mana dia kata oleh kerana ianya dalam bahagian 4, ianya hanya mengikat kepada supervisory order. Boleh Yang Berhormat Menteri, ini yang cukup penting kepada kita semua. Boleh Yang Berhormat Menteri beri pandangan berkaitan dengan topik itu. Terima kasih. Jawab Pecong. Kita lihat apabila kes ini atau subjek dibawa kepada lembaga pencegahan jenayah, pihak Mahkamah Tinggi adalah pihak pemutus untuk menentukan dari segi prosedur tentang soal mempertikaikan keputusan lembaga berkenaan berkaitan perintah tahanan atau perintah pengawasan, kecuali atas ketidakpatuhan prosedur. Ini kerana lembaga telah berpuas hati demi kepentingan awam, keselamatan awam atau pencegahan jenayah. Perkara ini adalah terletak di tangan eksekutif. Saya setuju Yang Berhormat, tapi kalau kita lihat Seksyen 19 ini melibatkan hanya bahagian 4, dan bahagian 4 itu hanya merujuk kepada supervisory order, bukan detention order. Jadi saya nak dapat pengesahan daripada kerajaan apabila kita nak luluskan untuk kita jelas, so tidak ada masalah di mahkamah, bahawa sebenarnya Seksyen 15A ini hanya untuk supervisory order, tapi Tanzri tidak untuk detention order, seperti mana disebut oleh Setiu tadi. Kalau boleh Yang Menteri hanya untuk mengesahkan perkara itu dalam Dewan ini. Terima kasih Menteri. Masih ada yang berhormat. Masalahnya ialah bahawa pendahan yang dicadangkan. Ada minta penjelasan tambahan Tanzri. Yang Berhormat Menteri. Yang berhormat, Menteri sudah duduk, Ucung sudah saya bagi laluan, lagi Gombak mau minta lagi.
Sedikit saja penjelasan itu. Okey, sedikit saja. Lepas itu Menteri respons. Selepas daripada ini tidak ada lagi sedikit-sedikit. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri yang menyatakan bahawa apabila detention order itu dikeluarkan oleh lembaga pencegahan jenayah ini, ianya boleh dilakukan semakan penghakiman. Di mana, klausa mana yang membolehkan perkara itu dilakukan? Itu yang pertama. Sebab setelah kami semak, tidak ada kelihatan dalam apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Yang kedua, Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat di muka surat 21, dengan jelas perkara 12 menyatakan, dengan izin Tan Sri Pengerusi, kalau boleh saya sebut, Clause 19 seeks to introduce a new section 15A into Act 297 to oust judicial review of any act or decision by the Prevention of Crime Board. Jelas di sini Tan Sri Pengerusi bahawa klausa 19 itu memperuntukkan untuk memperkenalkan seksyen baru 15A yang tidak membenarkan judicial review, ya, dan disebut dengan jelas of any act or decision of the Prevention of Crime Board. Oleh kerana Yang Berhormat Menteri menyatakan boleh ada semakan penghakiman, maka saya nak mohon sedikit penjelasan di mana yang membolehkan semakan penghakiman tersebut. Terima kasih. Bukan semakan hakiman, saya kata disemak semula oleh Mahkamah Tinggi. Itu terdapat dalam klausa itu. Kalau yang berbak-berbak, perhatikan betul-betul. Ya, artinya kuasa lembaga kuasa lembaga pencegahan jenayah bukan muktamad. Artinya boleh disemak semula di Mahkamah Tinggi. Jadi artinya ada kelonggaran di situ untuk memberikan peluang kepada subjek untuk dibawa di Mahkamah Tinggi dari segi prosedur. Itu cukup jelas. Ya. Ya. Itu maknanya Yang Berhormat Menteri mengesahkan yang boleh disemak ialah prosedur, bukan asas penangkapan atau penahanan. Betul Yang Berhormat Menteri? Di dalam hal ini, klausa itu jelas memperlihatkan semakan semula itu dari segi prosedur. Ya. Okey. Ya. Okay. Terima kasih. Tan Sri Pengerusi, saya tidak ada jawapan lain selain pada apa yang telah saya sebut. Masih. Ada yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindahan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Padang Serai dalam kertas pindahan hendaknya disetujukan. Ada yang bersetuju, katakan setuju. Yang tidak bersetuju, katakan tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindahan tidak disetujukan. Pasal 19. Ada yang nak? 19.